Itu tiga lah alasan kenapa Allah murka orang sombong ni. Pertama, sombong tu hak Allah. Yang kedua, teman sekalian, hakikat kita ni adalah semuanya kita diberi pinjam adalah semuanya kerana pinjaman sahaja. Yang ketiga, iaitu tuan-tuan sekalian, menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hampa dak sombong apa, Nabi pun kawan dengan budak-budak, hampa dak baik dengan budak-budak, tak ikut Nabi. Hampa ni do peleceh orang-orang yang susah miskin. Gitu gini minta ni apa semua. Nak makan cari orang, duk peleceh. Nabi rapat baik dengan orang miskin. Habis tu kamu tu sudah tidak ikut sunnah Nabi. Abang kata tuan. Setakat tu tak ada masalah tapi dia cerita kata Nabi suka berjalan seiring dengan jalan janda di tuan persekalian. Itu nak cerita dia susah sikit. Tak lagi pakai duk beramai lagi, bini kita jenis macam kita habaq ni sunnah Nabi ni. Sunnah dia kata. Hak lain tak mau ikut tuan-tuan. Tu habaq katalah. Jadi kita bila kita tidak sombong, bermakna kita telah berjaya untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani dan kitabnya Al-Kabir, dan lafaz itu, lafaz hadis di atas memang dalam riwayat dia, dan segala rawinya itu dibuat hujah orang dengan mereka itu dalam As-Sahih dan Al-Hakim dengan seumpamanya. Dan katanya At-Tabrani, hadis di atas tadi adalah sahih, boleh kita buat hujah dengan dia, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, nak sebut jugalah bila Nabi kata sombong ketika berjalan, maka saya sebut di awal mana-mana tindakan aktiviti manusia yang dianggap serupa dengan berjalan termasuk dalam contoh ini. Berlari tuan-tuan 100 meter saja. Kita dulu masa sekolah rendah biasa juga lari 100 meter saringan untuk pilih wakil sekolah. Tapi tak lekat sebab apa ustaz? Tak ada sampai 100 meter, tungguin dulu. Lari yang menang tu kan, naik tempat pertama tapi dia lagu tu. Awak amoi dia kata nak boleh menang nombor 1 pun lari teruk awak tu. Tercungap-cungap kata orang. Letih nganga. Nak boleh nombor 1 tuan, naik atas podium duk tulis tempat 1, 2, 3, nak boleh pasang megah sikitlah lebih pada orang lain. Laju sikit pada orang lain. Kalau Malaysia tu Rabuan Pit lah lama tuan, 18 Rabuan Pit, ingat ke tak? Kalau hak dunia ni apa nama? Michael Jordan. Apa nama tu? Lupa lah. Orang kulit gelap sikit tu. Habaq kata, lari tu Johan ke dia. Naik tempat pertama tapi nak megah lagu mana? Awak duk menyawa tak lepas lagi ni. Lari dia tuan menang. Tunduk tak kau. Abang kata sakit perut, angin pun semua ni. Buat tahu macam. Dia kata, alhamdulillah saya menang dapat 1. Contoh, Johan. Dia bercakap dia pun, abang kata Johan dia pun, tuan. Terbengah-bengah kita kata. Habis tu nak faham hakikatnya tuan, bukanlah itu suatu benda yang patut kita sombong. Nak cerita kata menang dapat nombor 1 pun letih nganga. Boleh ulang tak kata tadi? Tuan-tuan, tak selalu megah lah maknanya. Baguslah atas usaha dia, tuan-tuan, dia menang. Tapi tengok cara tuan sekalian duk letih nganga tu, itu semua dari kelemahan kita.
Nah abang kata. Jadi berlari ke, termasuk makna-makna moden hari ni ialah tuan-tuan berjalan dengan kenderaan. Jalan kaki tu spesial lah tuan. Jalan kaki hak lawan jalan kaki, hak betulnya siapa menang hak yang paling laju. Tuan-tuan, naik gerek pun serupa, siapa paling laju dia menang. Tapi ada sukan neka dia buat lain sikit. Kayuh gerek, siapa paling lambat sampai dia menang. Pening kereta tu. Nah, tukar pakai kayuh pelan. Awak kalau kayuh deras kalah. Nak menang kena kayuh pelan. Tapi syarat jangan terbalik. Tukang duduk keras pun. Tangan pun tuan ni, body naik. Muscle ni pasal apa? Duk tahan tu. Ada juga rupanya hak lambat tu megah. Sebab dia mengenang kerana dia lambat sekali. Pening kita fikir. Pening kita fikir. Tuan-tuan, tak khawatir dengan nama apa? Syarul Izam. Hak Johan kayu gerek tu. Tak apa tuan. Paling laju, paling cepat, dia patut menang lah. Itu pun tuan-tuan, bukan satu kemegahan, kerana Allah yang beri pinjam. Tapi apa lain tuan, lagi lambat lagi menang. Lagi lambat Johan, panjang cerita. Hang marin depan nombor apa? Nombor 1. Oi. Nombor 1. Pasal apa? Aku yang lambat sekali. Megah juga tuan. Pelik kita. Sepatutnya kalau paling laju, paling deras, megah tu standard lah. Wah, aku laju sekali. Kayuh mana tak tengok kan? Tinggal depa 10 tiang belakang. Patut enggak megah sebab dia nombor 1 paling laju. Tapi ni aku nombor 1 sebab apa? Aku paling lambat sekali mari. Aku sampai last sekali. Tu aku menang. Lah, paling lambat pun megah juga. Tak apalah nak habaq kata tu sekalian. Nak habaq kata. Jadi tuan, sama ada berkenderaan pun Allah uji kita dengan tentuan apa nama ni, hakikat kita. Baik. Ada orang dulu-dulu di cerita no. Kalau nak kereta dia, makan tak boleh, minum tak boleh. Tak apalah, kereta ni untuk naik tu, bukan untuk makan minum. Itu restoran. Betul juga kan dia. Contoh lah kan. Tapi kalau naik kereta tuan, hak yang terbawah sikit tu, makan tak apa. Pasal apa? Hak nunu sayang dia kata. Mungkinlah tuan, segi penjagaan ke apa-apa, tapi tuan-tuan nampak sikit kita telah terlupa sedikit hakikatnya. Kereta tu baru ke, mahal ke, hak murah ke, sebenarnya serupa saja. Mati esok, sebiji kereta pun dah dalam kubur. Tak serupa daripada ada habang di Amerika 3 tahun lepas. Kerana dia ni minat sebuah kereta yang dia tuan, kereta lama tapi dia macam upgrade balik lah. Tuan-tuan, akhirnya bila dia meninggal dunia, anak-anak beranak ni dia berasa macam orang kata apa, nilai sentimental lah. Pasal dia ni minat kereta tu, dia modify apa semua. Akhirnya dia pasal depa buh dia dalam kereta tu, buh dalam kubur. Tapi setakat ni benar satu cerita tu lah. Orang yang kan semua kita tinggal kat waris kita. Kita tuan, lepas kita mati tak tahulah kereta dia naik pergi kok mana. Tapi bukan lagi kita bawa bersama kita. Ada, hei jangan makan kereta lagi, tumpah lagi. Marah. Tumpah lagi, kotak kosong apa semua. Tak apalah, cermat tu tuan. Tapi tan cengih tu pun kena beringat sikit. Awak ustaz, belemah tak belemah, makan tak makan, apa minum tak tumpah tak tumpah ni seduan. Esok kita tuan disalut dengan tanah yang kita tuan kalau pijak kena kaki tanah kita basuh dalam rumah. Kenapa belemuih? Esok kita mati tuan, tanah itulah yang akan dakap kita. Nah abang main tak apalah, sayang harta tu dituntut agama. Tapi jangan sampai tuan melukakan hati. Contohlah tuan.
Berlaku tu sahabat tu nah. Berlaku. Baik. Tuan-tuan bos sekalian, ini saya katakan bahawa bukan setakat berjalan kaki, berlari, melompat, berenang bersama, dan sebagainya adalah termasuk dalam makna hadis ini. Tuan-tuan biasa tak jumpa orang yang kayu gerai hak tinggi tu? Hak tinggi tu. Kita pun tuan-tuan nak tengok kena langut. Nampak tayar, mana orang dia atas. Tuan. Ya, itu satu bentuk sukan. Satu bentuk tuan-tuan sistem. Nak melatih kecakapan, imbang badan. Weh, tuan-tuan, gerek kita hak biasa-biasa ni pun ada orang tak reti naik. Jangan kata orang lain, mak saya sendiri tak boleh naik gerek. Belajar tu balik, cerita lama tu, tahun 80-an, tak lepas nak pergi. Dia pun nak imbang tu, keras tangan tuan-tuan. Gum tu balik, tak lepas. Tapi tu kawan nak gerak tinggi tu, kita pun heran tu tak terbalik. Tayar besar depan ataupun kecil belakang ataupun hak cushion panjang tinggi tu. Tuan-tuan, nak tengok dia kena langut. Tuan-tuan, fizikal dia tu duduk tempat tinggi dah. Naik pula tuan tak terbalik. Ini mana ujian dulu kita lah. Awal. Takut kita ada timbul simpat tuan lebih pada orang lain. Saya bukan nak habaq contoh tu, tapi nak habaq perangai tu. Kalau kita ada, kita kena minta simpang. Baguslah tuan, satu bentuk seni dalam bersukan. Gerek tinggi ke, gerek kecil rendah pada agak. Hak gerek lajak. Kita heran gerak lajak tuan kecil ni cukup bahaya ni. Tuan-tuan, banyak kes-kes kemalangan berlaku gerak lajak ni. Kecil tuan. Kalau kita orang pakai tak boleh naik lah. Naik pula kena Superman. Gerak lajak tu pasien naik kena Superman, faham tak Superman? Naik duduk lagu tu. Tuan-tuan kena Superman ni kalau orang bahasa joki mu tu dia tahu lah. Hak pasien naik, tuan-tuan kaki duduk belakang. Onyok pergi belakang, macam kita duduk menerap tu. Tuan-tuan. Gerek je halus tuan. Tu pun megah juga. Sebab apa? Dia yang paling lajak daripada orang lain. Habaq kata, saya bukan nak condemn gerek lajak ke, gerek tinggi ke, kereta besar ke apa ke. Habaq kata, kita kena faham hakikat kesemua tu adalah pinjaman, ujian untuk kita, untuk hati kita. Tuan-tuan. Baik. Kemudian masalah 143, orang sombong dan yang membuat peterah, yakni bongkak itu dapat kehinaan yang besar di negeri akhirat dan dapat seksa di padang mahsyar dan masuk neraka. Dia pukul borong siap-siap. Sombong ni dunia tuan-tuan tak terpakai, akhirat lagi tak terpakai. Habaq bahasa mudahnya. Di akhirat lagi tak terpakai. Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Satu daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, dah baca dah yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal adh-dharri fi suwarir rijal yaghshahumudh dhullu min kulli makanin. Dah baca dah hadis tu. Fa yusaquna ila sijnin fi jahannama yusamma bolas ta'luhum narul anyar yusqawna min usati ahli an-nari tinatil khabali. Baik. Itu cerita hadis yang dah baca, bahawa orang sombong ni tuan di akhirat tak terpakai, tak laku, penuh kehinaan. Tuan, benda ni kadang-kadang berlaku juga sombong kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita tuan lupa ada akhirat.
Ustaz, saya beriman ada akhirat. Alhamdulillah. Tapi beriman tera mana? Beriman yang kabar atau beriman yang yakin katakan berlaku sungguh? Baca tak bab neraka? Baca. Baca tak bab syurga? Baca. Percaya ada neraka? Yes. Percaya ada syurga? Naam. Tapi siapa dia buat benda yang menyanggahi agama? Kerana yakin yang tidak kukuh. Tuan-tuan, ini nak abang kata, orang yang sombong itu sebahagian antara kita faham, dia seolah tak yakin adanya akhirat. Kalau yakin pun, percaya yang kabur. Tuan, dia ustaz pasal apa kita mamu tanya baru ni, mamu tanya radio ni hak Senin baru ni. Pasal apa kita tahu benda tapi kita tak mahu nak buat lah. Kita tahu kata hak ni kena buat tapi tak buat, tahu tak boleh buat tapi buat. Tuan, nak cerita ni bukan payah analogi bandingan dia. Kalau buat hak suruh kita berjaya, buat hak larang kita gagal. Faham dah? Hak suruh tak buat gagal, kompom. Tambah pula cerita tuan-tuan sekalian, buat kita di dunia ni berjaya akhirat, tak buat dunia ni gagal akhirat. Nah, lagi-lagilah jauh berbanding dengan tuan, hak kita ni nak berjaya ke gagal ke di dunia ni lagi. Contoh, mengaji tak mana pun ada periksa. Ustaz Nah, menengah ke, rendah ke, tuan-tuan tinggi ke, dia ada periksa hujung tahun. Kalau ngaji universiti, same. Cuba perhati tengok tuan-tuan sekalian. Tak payah tengok hak alam akhirat yang tak nampak ni. Ni alam dunia ni, hak kita tahu berlaku lagu tu lah tuan-tuan, siapa-siapa pun. Awak ustaz, ramai juga yang gagal. Hak cemerlang ada seorang dua. Hak banyaknya tuan-tuan sederhana. Wahai otak lah begitu tuan-tuan, asalnya sama lah. Beza sebab apa? Usaha tak sama. Anugerah sepasal lah. Tapi ustaz, pasal apa boleh berlaku hak gagal ni? Nak kena repeat pula tahun depan. Nak kena ulang tahun lagi tahun depan. Nak kena ulang sem pula tahun depan. Ada pula nak kena apa? Nak kena tuan-tuan tukar fakulti. Pasal apa? Hak duk mengaji law ni fail, kena berhenti. Pasal apa? 3 sem dah ustaz duk ulang, tak lepas habis tak. Lepas tu GB gagal berhenti. Habis tu tukar fakulti nak mengaji. Ustaz pasal apa lagu tu? Dia tahu hujung sem ada periksa. Kau dia usaha lulus, kau tak usaha gagal, tu pun tuan-tuan gagal juga. Makna apa? Kita tuan belum, orang kata sampai satu tahap hati kita tu yakin dan percaya yang kita kata apa 100% dengan hujung pangkai kita. Duk main tuan-tuan. Kelas pun tak pi, kita kata contoh je lah. Kemudian handphone ni tuan macam kitab. Handphone ni macam Quran. Kalau bukan handphone baca Quran, alhamdulillah. Kalau bukan handphone baca nota, alhamdulillah. Tapi tuan dia tak baca nota, tak baca Quran. Jadi kitab nombor 1 handphone. Dalam tuan luk royuk pi. Keluar result gagal. Tahun depan dia kata saya tahun depan kena ubah. Awak malu korang dah tuan-tuan, dia repeat ni. Tahun depan nak kena bagi lulus ya. Tahun depan gagal pula dah. Awak dikalut menega pula dah. Menega online. Awak ustaz nak cari duit, awak habuan bayar orang mengaji. Bayar langsung yuran tapi tuan-tuan tak lepas. Mengaji tak lepas, yuran lepas. Saya habaq tuan, bukan benda yang tak berlaku lah. Anak-anak kita yang di universiti tuan nak cari duit untuk bayar yuran. Dapat PT-PT dah, patut yuran tak kena fikir. Tapi tuan dapat PT tuan dia habis kod lain. Nak periksa kena clear yuran. Nak bayar yuran confirm kena ada duit. Nak minta kapak pak tahi PT-PT dah dapat dah. Faham lagi tak ni? Akhirnya tuan terpaksa kerja kedai minyak. Bukan abang salah kerja tu, baguslah berdikari. Masa mengaji tak ada.
Pasal apa? Shift kerja. Pasal apa nak kena ajar? Ustaz, oi, saya nak cari duit, awak nak iuran. Bagus. Kerja bila? Ada yang shift siang, ada shift malam. Hak kerja restoran sama juga. Pukul 4 pagi basuh pinggan. Habis tu lepas subuh lena. Tak main kelas. Pasal apa tak main kelas ni? Tak jaga ustaz. Awak semalam kerja. Kerja mana? Restoran. Sampai pukul berapa? Basuh pinggan 4 pagi. Habis tu pasal apa kerja? Nak cari duit, bayar iuran, nak mengaji. Tapi tak mengaji. Gagal pula tahun kedua. Tahun 3 pun saya nak kena ubah tu ni. Kalau kerja pun nak kerja malam, siang nak main ngaji. Saya nak main kelas. Tentuan sembang boleh. Terdepan saya ingat nak main kelas siang, jadi malam saya nak kerja malam. Abang bercari iuran. Kerja malam, sopa tadi tu dah malam jaga, siang pun mengantuk. Saya nak apa? Kesedaran tu. Dia tak maksimal. Kita tahu tak pulun gagal, pulun jaya. Tahu. Tapi gagal berulang. Pasal apa ustaz? Ni ujian untuk kita lah. Kesedaran yang maksimal tuan, kita sentiasa kena masyarakat. Hak tu cerita ujian yang ternampak gagal di dunia ni. Pun kita tuan masih gagal. Macam mana tuan-tuan gagal akhirat, masuk neraka, kena hina dalam neraka, masuk penjara dalam neraka. Yang benar tuan-tuan hanya dengar je cerita tapi tak nampak dengan mata. Maka selalu banyak kita tuan-tuan gagal. Nak memuhasabah dengan satu benda yang kita tak nampak gagal depan tu, kerana dia cerita akhirat tuan-tuan, lebih sukar berbanding kita nak nampak yang gagal depan mata di dunia ni. Tu pun kita dah gagal juga. Maka mesti kita kena tuan tingkatkan keimanan kita tu terhadap perkara-perkara tadi. Ini pun untuk muhasabah kita tahu akhirat ada, tahu neraka ada, tapi tuan buat perbuatan kita ni, kerja buat kita macam hanya ada dunia, akhirat tidak ada. Ini kelemahan kita lah. Ini kelemahan kita. Tuan, muka surat sebelah terakhir kita nak baca. Dan satu hadis lagi yang menunjukkan seksa kata seorang yang sombong itu ialah bunyinya begini. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu habhab haqqan 'ala Allah an yuskinahu kulla jabbarin 'anid. Kulla jabbarin 'anid. Tuan-tuan sekalian, kita baca ramai-ramai. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم واديا يقال له هبهب حقا على الله أن يسكنه kulla jabbarin 'anid. Maknanya tuan, daripada sahabat Nabi yang mulia Abi Musa al-Ash'ari. Cerita habis sekian tuan, silsilah dia ni lah datangnya Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, pengasas mazhab al-Asy'ariyah. Hak sifat tuan, hak sifat 13 tu lah. Maturidi sifat 20. Ni semua ni tuan adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Abul Hasan Asy'ari tu dia silsilah keturunannya sampai pada Abi Musa al-Ash'ari. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata inna, sesungguhnya, fi jahannam, dalam neraka jahannam,
wadiyan, ada satu lembah. Wadi, oasis. Wadi tuan-tuan. Nabi kata dalam Jahannam tu, dalam neraka Jahannam ada satu lembah, oasis tuan-tuan, yang dipanggil nama dengan Habhab. Habhab ataupun Hayhab. Titik jatuh ni ada sekolah lain tak? Habhab ke Hayhab? No? Kalau bahasa sini sebut Habhab, tapi setengah kata Hayhab tuan-tuan. Haqqan 'ala Allah an yuskinahu kull jabbarin 'anid. Maknanya apa? Hak kata lembah oasis dalam neraka Jahannam tu, yang buah nama ada kata Habhab, ada kata Hayhab, nama dia tu. Jadi hak Allah Ta'ala secara mutlak untuk menempatkan dalam lembah tadi setiap orang yang jabbarin, orang yang garang, anidin, yang sombong. Tuan-tuan bos sekalian, itu makna hadis. Dulu kita baca hadis sebelum, dalam neraka ada penjara namanya bolas untuk geng sombong. Hadis ni pula cerita oleh Al-Hakim dan At-Tabrani bahawa dalam neraka Jahannam tu ada pula satu lembah oasis. Tuan-tuan, dan mana oasis itu yang buah nama Habhab ataupun Hayhab, tuan-tuan, dia ni layak untuk dihuni oleh orang-orang yang sombong, geng sombong tadi. Baik, dan saya nak ambil keterangan sikit. Neraka Jahannam ni kalau ikut dalam perbahasan ulama tauhid, antara pendapat yang kita pegangnya, dia neraka ni hanya untuk orang-orang yang beriman tapi berdosa. Dia panggil usatul mu'min, orang yang beriman tetapi mereka ni banyak dosa yang tak diampunkan. Maka mereka ni esok-esok dalam neraka duduk di level neraka Jahannam. Jahannam tu kalau ikut bahasa perbahasan usuluddin, Jahannam ialah neraka yang paling atas. Neraka Jahannam, neraka yang paling atas. Mana apa yang paling jauh daripada, tuan-tuan, bahasa mudahlah, kayu api di bawah tu. Neraka yang paling atas. Jahannam, darakat dia panggil, darakat yang paling tinggi, tuan-tuan. Paling tinggi, tuan. Paling tinggi neraka ni bukan tempat megah. Oh, aku tak apa, aku tinggi, aku duduk neraka tinggi. Tuan, bukan duduk sebelah tempat megah lah neraka ni. Kalau syurga Al-Firdaus paling tinggi, itu tempat kemegahan. Neraka paling tinggi tu bukan tempat kemegahan, semuanya tempat siksaan. Tetapi neraka Jahannam itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, yang buat dosa yang tak diampunkan. Dan neraka tu dia akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala bila semua orang beriman yang berdosa telah diseksa dan dikeluarkan masuk ke syurga. Maka selepas itu kata ulama usuluddin, neraka Jahannam itu akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Tak ada yang akan duduk situ. Pasal apa? Pakat terbit belakang dah. Pergi mana pula? Pergi ke syurga. Mereka tu siapa, Ustaz? Orang beriman tapi berdosa. Mereka ni akan duduk situ. Mereka takkan masuk level 6, level 5, level 4 tak. Mereka duduk level yang 7. Darakat yang 7 yang dipanggil sebagai neraka Jahannam. Faham lagi dengan hadis ini? Beriman pun tapi kalau sombong, kamu telah buat satu kesalahan besar, maka kamu akan masuk neraka Jahannam juga. Tuan-tuan sekalian, itu sedikit ulasan berkaitan dengan tajuk kita, bab yang 41 tentang sifat sombong. Tuan, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat sombong ni, kerana tuan, dia mendatangkan murka Allah Ta'ala kepada kita. Dan saya nak sebut, bila murka Allah kepada kita, dan tuan, bermaksud kita telah jauh dari rahmat Allah Ta'ala.
Bila Allah murka kita, bermaksud Allah tidak redha kita. Tentu kena ingat nak masuk syurga esok ni dengan redha Allah. Maka duduk dunia ni jangan cari pasal. Dia buat benda-benda yang Allah boleh murka kita. Sinonim murka, Allah tak suka kita. Sinonim kepada tak suka tu, Allah tak redha kita. Makna tuan, kunci nak masuk syurga tu kita telah pun hilang. Apa kuncinya Ustaz? Redha Allah Ta'ala. Maka jangan buat benda yang Allah murka kita, nanti tak masuk syurga. Maka antaranya, jangan kita sombong. Rendah diri itu dituntut oleh agama. Nabi kata tuan-tuan, lawan sombong ni panggil tawadhu'. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang rendah diri, tak sombong, rendah diri, tuan-tuan, dia kawan semua orang, sopa, tak ada beza. Tuan-tuan, kaya bukan halangan untuk dia kahwin orang miskin. Pandai dia bukan dia halangan untuk dia tuan berkahwin orang yang tak pandai. Sopa, rendah diri. Man tawadha'a lillah, siapa yang rendah diri kerana Allah Ta'ala, rafa'ahu, Allah akan angkat darjat dia. Siapa yang rendah diri, Allah angkat dia. Kenapa? Kerana rendah diri itu sesuai dengan hakikat manusia. Dia faham hakikat dia, bahawa dia tu ialah manusia, maka dia pun rendah diri. Allah suka sebab Allah suruh kita ni tawadhu'. Maka sebab dia tawadhu' itu Allah suka, Allah angkat darjat dia. Tapi siapa yang besar diri, Allah akan rendahkan dia, Allah akan berjatuh dia, Allah akan hina dia. Tuan-tuan, jadi sama-samalah kita berusahalah untuk kita tuan-tuan jadi orang yang tawadhu' dan tidak sombong. Tidak sombong. Cukup setakat itu pagi, insya-Allah untuk bertemu semula kita pada pagi Jumaat minggu depan dan malam Selasa ini juga insya-Allah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiy hifdzal mursil wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.